Aku menjadi sangat ingin mendaki puncak gunung yang tandus, lalu melompat dari atasnya, kemudian mati dan boleh berehat dengan tenang. Kita bersambung lagi pada malam ini, sesi live, sesi membaca buku sirah Nabi yang bertajuk Perjalanan Hidup Insan Agung, episod yang ke-17. Bab yang ke-7 dalam naungan kenabian dan kerasulan. Menikmati kesunyian Gua Hira. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika umur baginda mendekati 40 tahun dan tatkala pelbagai renungan yang dilakukannya telah membentangkan jarak pemikiran antara baginda dengan kaumnya, Nabi Muhammad mula suka menyendiri. Baginda membawa roti gandum dan bekal air lalu pergi ke Gua Hira yang terletak di Jabal Nur yang jauhnya kira-kira 2 batu dari Mekah. Ukuran Gua Hira sederhana, tidak terlalu besar. Dalamnya sepanjang 4 engkol besi dan lebarnya 1,5 suku engkol besi. Sepanjang Nabi Muhammad berada di Gua Hira, Khadijah turut keluar dari Mekah dan tinggal berdekatan dengan Gua Hira. Baginda berdiam diri di Gua Hira sepanjang bulan Ramadan. Jika ada orang miskin mendatangi gua itu, baginda tidak lupa memberikan makanan. Baginda menghabiskan waktu di dalam Gua Hira untuk beribadah dan memikirkan fenomena alam yang terjadi di sekeliling baginda serta kekuatan tersembunyi yang ada di sebalik alam nyata. Baginda tidak dapat ketentraman hati menyaksikan apa yang ada pada kaumnya yang berupa keyakinan syirik yang membelenggu dan persepsi lemah yang dipenuhi dengan imajinasi tahyul. Namun begitu, di hadapan baginda juga tidak ada jalan terang untuk keluar daripada perkara itu. Tidak juga jalan yang boleh dituju yang dapat membalut hati baginda dengan ketenteraman dan keredaan. Pilihan hidup baginda untuk melakukan uzlah, iaitu menyendiri daripada masyarakat, merupakan salah satu rahsia Allah dalam mengatur diri baginda. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan diri baginda sebelum menyambut urusan agung yang telah menanti baginda. Di situ baginda bebas daripada kesibukan dan hiruk-pikuk dunia serta perangai manusia yang sentiasa mewarnai kehidupan. Beginilah baginda mempersiapkan dirinya untuk memikul amanah besar yang akan mengubah wajah dunia dan meluruskan garis sejarah. Allah menetapkan baginda melakukan uzlah, iaitu menyendiri inilah, selama 3 tahun sebelum membebankan risalah Islam di bahu baginda. Baginda biasanya pergi menyendiri selama 1 bulan penuh dengan hatinya yang merdeka, lalu merenung keajaiban tersembunyi yang ada di dalam alam nyata ini. Hingga tibalah masanya baginda berinteraksi dengan keajaiban tersebut tatkala Allah mengizinkannya. Jadi apa yang kita faham di sini ialah apabila Rasulullah sudah berkahwin dengan Khadijah, memiliki beberapa orang anak, Rasulullah semakin bengang. Rasulullah bengang tengok kebodohan dunia yang berlaku di kota Mekah. Rasulullah merupakan orang yang menjaga akhlak, menjaga peribadi. Bila Rasulullah nampak ramai sekeliling orang-orang bodoh ni, Rasulullah bingung, tak tahu. Rasulullah tak suka benda-benda ni, tapi Rasulullah sendiri tak tahu apa benda yang betul yang perlu dia buat. Allah mengilhamkan pada baginda ni untuk menyendiri selama lebih kurang 3 tahun. Rasulullah membawa diri ke Gua Hira selama tempoh 3 tahun tersebut sebelum Allah menghantarkan malaikat Jibril membawa risalah yang pertama. Apa yang kita belajar daripada cerita ni? Sebenarnya dalam hidup kita ni sebenarnya pun benda yang sama. Kalau anda rasa satu masa anda terlampau muak, terlampau bengang, terlampau stres dengan orang sekeliling, terlampau tertekan dengan kehidupan sendiri, tak tahu apa mau buat, bawalah menyendiri. Itu konsepnya. Cuba pergi menyendiri untuk seketika. Kita perlukan satu ruang untuk kita bersendiri dan fikir balik apa benda yang betul kita buat, apa benda yang salah kita buat selama ni. Jadi kita akan dapat muhasabah diri. InsyaAllah tenang, InsyaAllah akan dapat ketemui ketenangan di situ. Kita tajuk seterusnya, Jibril turun membawa wahyu. Membawa wahyu pula. Wahyu itu daging sudah. Setelah usia baginda genap 40 tahun yang dianggap sebagai puncak kesempurnaan jiwa manusia dan dikatakan bahawa para nabi diangkat menjadi rasul pada usia ini, bermulalah tanda-tanda kenabian
melambai dan memancarkan kilauannya kepada baginda dari balik ufuk kehidupan. Tanda itu berupa mimpi yang benar. Baginda bermimpi kelihatan seperti fajar menyingsing di waktu subuh. Hal itu berlaku selama 6 bulan. Baginda memikul amanah kenabian selama 23 tahun dan mimpi yang benar itu termasuk salah satu daripada 46 tanda kenabian baginda. Hingga akhirnya pada bulan Ramadan, pada tahun ketiga sejak baginda beruzlah di Gua Hira, Allah berkenan melimpahkan rahmat kepada baginda untuk menjadi pemimpin bagi seluruh penghuni bumi. Allah memuliakan baginda dengan kenabian dan mengutus Jibril kepada baginda dengan membawa beberapa ayat Al-Quran. Dengan mengamati dan menganalisis pelbagai bukti dan dalil, kita dapat memastikan bahawa peristiwa itu terjadi pada hari Isnin, secara tepatnya pada malam ke-21 dalam bulan Ramadan, bertepatan dengan tarikh 10 Ogos 610 Masihi. Umur Nabi Muhammad ketika itu tepat 40 tahun 6 bulan 12 hari berdasarkan perkiraan bulan. Sedangkan jika menggunakan kiraan matahari, umur baginda waktu itu ialah 39 tahun 3 bulan 22 hari. Kajian perbualan Aisyah, putri As-Siddiq yang meriwayatkan kisah peristiwa tersebut untuk kita. Peristiwa yang merupakan pancaran sinar ilahi yang menyingkap tabir gelapnya kekufuran dan kesesatan hingga mampu mengubah jalan kehidupan dan meluruskan garis sejarah. Aisyah bercerita, permulaan yang dialami oleh Rasulullah SAW menjelang turunnya wahyu adalah mimpi yang benar ketika baginda tidur. Baginda bermimpi melihat fajar menyingsing pada waktu subuh. Semenjak itu baginda mula menyendiri di Gua Hira. Baginda beribadah di dalamnya untuk beberapa malam. Selepas itu baru pulang menemui Khadijah yang juga tinggal berdekatan dengan Gua Hira. Baginda membawa bekal makanan yang mencukupi sepanjang ibadah tersebut. Kemudian setelah bekalan makanan habis, baginda pulang menemui Khadijah untuk mengambil bekalan makanan yang sama. Akhirnya ketika baginda berada di Gua Hira, datanglah kebenaran kepada baginda. Melalui Jibril mendatangi baginda dan berkata, "Bacalah." Baginda menjawab, "Saya tidak boleh membaca." Baginda menyatakan, "Maka Jibril merangkulku dengan sekuat hingga aku keletihan. Selepas itu dia melepaskanku. Dia kembali memberi perintah kepadaku, bacalah." Maka aku jawab, "Aku tidak boleh membaca." Maka Jibril merangkulku dengan kuat hingga aku keletihan. Perbuatan itu berlaku sebanyak 3 kali. Akhirnya Jibril melepaskanku dan membacakan wahyu, yaitu dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga ayat ke-5, yang bermaksud, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia daripada segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu paling pemurah yang mengajari dengan perantaran kalam, mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya." Selepas kejadian itu, Rasulullah SAW pulang dengan hati yang gemetar. Baginda menemui Khadijah binti Khuwailid. Baginda berkata, selimutlah aku." Keluarganya yang ketika itu berada di situ lantas menyelimuti baginda hingga baginda berasa tenang. Khadijah bertanya kepada baginda, "Apakah yang terjadi kepadamu?" Baginda menceritakan kejadian yang baginda alami dan berkata dalam nada risau, "Sesungguhnya aku takut pada diriku sendiri." Khadijah menenangkan baginda, "Jangan takut, demi Allah, Allah tidak akan menghinamu selamanya. Sesungguhnya kamu orang yang gemar menyambung tali silaturahim, memikul amanahmu sendiri, memberi kepada orang yang tidak berpunya, menjamu tetamu dengan penuh hormat, serta menolong siapa sahaja yang berusaha menegakkan kebenaran." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UAK BIS mengeluarkan satu produk yang agak hebat untuk anda, iaitu As-Safa Gel. Apa keistimewaan As-Safa Gel? Dia sangat sesuai untuk luaran anda, terutama yang sakit lutut, sakit orat, dan untuk kesihatan luaran. Dan terutama kempeskan perut anda. Dapatkan As-Safa Gel kerana apa? Kerana dia ada KKM. InsyaAllah anda tidak was-was lagi. As-Safa Gel. Kemudian Khadijah membawa Nabi Muhammad menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, anak bapa saudara Khadijah. Waraqah ialah orang yang memeluk agama Nasrani pada masa jahiliyah. Dia giat menulis kitab dalam bahasa Ibrani. Dia juga menulis sebahagian Injil dalam bahasa Ibrani. Umurnya telah tua dan matanya pula buta. Khadijah berkata, "Wahai anak bapa saudaraku,
Kalau dia cakap, wahai anak bapa saudaraku, sepupu Khadijah lah ni, Waraqah ni, tolong dengar cerita anak saudaramu ini. Maka Waraqah bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai anak saudaraku, apakah yang kamu saksikan? Rasulullah pun bercerita kepadanya tentang apa yang baginda alami. Mendengar penerangan itu, Waraqah berkata, inilah namus, yaitu tanda kenabian yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Semoga aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Rasulullah bertanya, adakah mereka akan mengusirku? Waraqah menjawab, ya, setiap yang datang membawa berita seperti yang engkau bawa, pasti dia akan dimusuhi. Jika aku masih diberi kesempatan hidup hingga hari itu, aku akan menolongmu setakat kemampuanku. Sayangnya, harapan Waraqah tidak kesampaian. Dia meninggal ketika wahyu berhenti turun sementara waktu. At-Tabari dan Ibnu Hisham yang membawa riwayat yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad keluar dari Gua Hira setelah baginda dikejutkan dengan kedatangan wahyu. Baginda pula menemui isteri baginda yang tinggal berdekatan dengan Gua Hira. Seterusnya masuk ke kota Mekah. Dalam riwayat At-Tabari terdapat petunjuk terang alasan yang menyebabkan Nabi keluar dari Gua Hira, yaitu Rasulullah SAW bersabda selepas menyebutkan awal permulaan wahyu, tidak ada makhluk Allah yang paling aku benci selain daripada syair dan orang gila. Aku tidak mampu memandang kedua-duanya. Namun dengan kejadian ini boleh jadi orang Quraisy akan memanggilku penyair dan orang gila untuk selama-lamanya. Aku menjadi sangat ingin mendaki puncak gunung yang tandus, lalu melompat dari atasnya, kemudian mati dan boleh berehat dengan tenang. Aku keluar dengan segera untuk melakukannya. Tetapi baru sahaja sampai di tengah gunung aku mendaki, aku mendengar satu suara dari langit yang mengatakan, hai Muhammad, kamu adalah utusan Allah dan aku Jibril. Maka aku angkat kepalaku ke langit. Kelihatan olehku Jibril dalam rupa laki yang putih bersih dan kedua-dua kakinya memijak ufuk langit. Dia berkata lagi, hai Muhammad, kamu adalah utusan Allah dan aku Jibril. Kuhentikan langkah kakiku, kupandang Jibril. Disebabkan dia, aku jadi lupa keinginanku tadi sehingga aku tidak bergerak ke hadapan dan tidak pula berundur. Aku cuba memalingkan wajahku daripada Jibril dengan melihat ufuk langit yang lain. Namun begitu aku melihat ke arah yang lain, masih juga aku terlihat Jibril sama seperti tadi. Aku hanya boleh berdiri kaku, tidak dapat bergerak ke hadapan dan tidak pula mundur. Khadijah menyuruh orang ramai untuk mencariku, namun begitu mereka tidak menemuiku. Bahkan mereka mencariku hingga ke Mekah, lalu kembali semula menemui Khadijah, sementara aku masih berdiri di tempatku. Selepas itu Jibril hilang dan aku pun pulang. Kutemui Khadijah, lalu aku duduk di atas pahanya dan bersandar ke badannya. Dia lantas bertanya, wahai Abu Qasim, kamu dari mana? Demi Allah, aku telah menyuruh orang ramai untuk mencarimu hingga ke Mekah. Aku terus menceritakan apa yang kualami kepadanya. Khadijah dengan lembut berkata, berbahagialah wahai anak bapa saudaraku dan teguhkanlah hatimu. Demi zat dan jiwa Khadijah berada di tangannya, sesungguhnya aku berharap engkau menjadi nabi umat ini. Selepas itu Khadijah pergi menemui Waraqah dan memberitahu kejadian tersebut kepadanya. Waraqah berkata, Maha suci Allah, demi zat dan jiwa Waraqah berada di tangannya. Sesungguhnya telah datang kepadanya, yaitu Muhammad Namus Akbar, itu tanda kenabian yang besar yang dulu pernah datang kepada Musa. Sesungguhnya dia adalah nabi umat ini, sampaikanlah kepadanya agar dia meneguhkan hatinya. Selepas itu Khadijah kembali dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Waraqah kepada Rasulullah SAW. Tatkala baginda meninggalkan istrinya itu dan pergi ke Mekah, baginda bertemu dengan Waraqah. Setelah mendengarnya daripada Rasulullah, Waraqah berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kamu adalah nabi umat ini, telah datang kepadamu Namus Akbar yang dulu pernah datang kepada Musa. Untuk sekian lama, selepas genap lebih kurang 3 tahun Rasulullah menyendiri di Gua Hira itu, kemudian datanglah Jibril membawa wahyu yang pertama. Dalam buku ini menceritakan wahyu itu adalah dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga ayat ke-5. Jibril bertemu dengan Rasulullah tu, Jibril suruh Rasulullah baca. Suruh Rasulullah baca. Jadi Rasulullah jawab, aku tak tahu baca, sampai 3 kali. Bila Rasulullah tidak dapat baca, Jibril peluk Nabi dengan pelukan yang kuat sampai Nabi keletihan lah. Lepas tu dilepaskan sampai 3 kali. Lepas tu barulah Jibril baca surah Al-Alaq tadi ayat 1 sampai ayat 5. Selepas habis peristiwa itu, Rasulullah terus lari
daripada Gua Hira pada malam tu, pergi jumpa Khadijah di rumahnya, terus bercakap kepada Khadijah, selimutkan aku. Barulah Khadijah selimutkan Nabi. Selepas Nabi sudah tenang, barulah Nabi cerita kepada Khadijah apa yang berlaku. Khadijah cakap ialah, wahai Muhammad, kamu orang yang baik, kamu menyambung silaturahim, kamu menjaga amanah, kamu memberikan orang-orang yang tidak apa-apa, Allah tidak akan membinasakan kamu. Itu je Khadijah, apa yang Khadijah faham. Lepas tu Khadijah ada seorang sepupu nama Waraqah bin Naufal. Waraqah ni merupakan seorang tua yang buta, tapi beliau seorang yang arif tentang agama Nasrani, dan beliau juga arif dalam penulisan kitab Injil. Waraqah memberitahu kepada Rasulullah dan Khadijah bahawa ini adalah petunjuk kenabian. Apa yang datang kepada Muhammad itulah yang datang kepada Musa dahulu, sewaktu perlantikan Musa menjadi Nabi dan Rasul. Selepas balik ke rumah, Rasulullah masih ketakutan, masih takut. Dia bukan takut dengan siapa, dia takut pada diri sendiri. Apa mau jadi dengan dia ni? Sampai satu masa Rasulullah fikir, dia rasa macam mau bunuh diri. Rasulullah mau pergi panjat tempat tinggi, lepas tu terjun, mati. Lepas tu selesai. Jadi Nabi keluar. Waktu Nabi keluar tu, Nabi terdengar suara di langit. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Allah Ta'ala memilihmu untuk menjadi pemimpin kepada dunia ini. Suara tu kuat. Jadi bila Nabi tengok pergi atas, Nabi tengok Jibril. Jadi bila Rasulullah nampak di sebelah sana, masih nampak Jibril. Bila Nabi pusing ke sebelah lagi, ufuk pun masih nampak Jibril. Jibril dalam bentuk rupa paras dia yang asal, di mana sebelah sayapnya tu sampai ke ufuk timur dan sebelah sayapnya sampai ke ufuk barat. Jadi bila Jibril angkat dua-dua dia punya sayap, tertutup habis langit. Nampak sudah langit, nampak sayap Jibril saja. Okey, 100 saja untuk episod yang ke-17. Alhamdulillah, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi besok malam. Bye-bye. Sesi mengenal Rasul junjungan Nabi kita yang tercinta Muhammad bin Abdullah